Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam perpaduan. Kopi Sanangan. Apa khabar semua? Okey juga kamu? Yay. Dipanggil nama kita Jufazni. Kamu kalau nampak Jufazni macam nampak malaikat kan? Tajam mata kamu. Saya mau pergi apa ni? Me time. Mau pergi makan. Selamat malam, lama tidak nampak. Sibuk kerja kak? Tidak boleh juga kita hari-hari di sini, nanti ada orang sakit hati. Kamu sudah makan kan nih? Saya sebenarnya mau makan pisang goreng. Oh, ada satu kuih, kedai kuih. Saya macam mengidam kuih. Saya sedang cari kuih untuk dimakan. So, kamu faham sudah kan? Yang tangguh-tangguh tu. Itu sebenarnya tangguh-tangguh keputusan, tangguh perbicaraan tu. Actually memang begitulah birokrasi mahkamah. Tapi kalau melibatkan kes-kes politik berprofil tinggi ni, memang dia ialah begitulah birokrasinya. Aku sudah jumpa kuih. Alamak. Dah sudah kuih Doraemon. Kuih Doraemon dah sudah. Allah, bukan rezeki saya. It's okay. Thank you. Salam minta pendapat pilihan raya Johor. Pendapat apa yang kamu mau dengar ni? Dia begini ya. Penyokong Pakatan Harapan minta pendapat daripada saya. Penyokong UMNO minta pendapat dari saya. Penyokong Perikatan Nasional pun minta pendapat dari saya. Parti Muda, Parti Bersama, semua parti minta pendapat dari saya. Jadi, kalau saya jawab satu-satu ni, tidak ikut selera politik kamu, nanti kamu kepanasan tau. Jadi, saya cadangkan. So, berkali-kali sudah aku ni mengasih bocor rahsia sulit pilihan raya Johor. Kalau rahsia sulit itu tidak ngam dengan kepala otakmu, aku rasa tidak maulah terlampau manis. Kalau rahsia sulit yang saya ada ni tidak ngam dengan selera politik kamu ya, macam-macam penyokong politik dalam live ni, aku risau kau sakit tinggi darah. Risau aku nanti kau pengsan. Jadi aku cadangkan begini. Kamu keluar saja dalam mengundi pilihan raya Johor ni. Yang menang tu macam yang saya cakap, menang majoriti tipis UMNO. Parti-parti lain pun ada peluang untuk menang. Mau berapa ratus kali aku mau bagi tahu. Tapi kalau kau tidak percaya dengan benda ni, kau tanya dengan pakar-pakar penganalisis lain. Tapi saya ni berbuih sudah mulut mau bagi tahu dengan setiap parti politik ini yang menang, ini boleh menang. Tidak mana-mana faham. Itu yang kadang-kadang saya tidak jumpa orang tahu. Sebab bila kita jumpa macam-macam orang bincang pasal politik negara ni, memang akan ada yang sakit hati kalau kau tidak sependapat dengan saya. Sampai yang kau mau sumbat aku pergi penjara tu bah. Yang sampai kalau boleh kau ugutlah aku tu.
Jupazli, kenapa kau tidak ikut cakap kami? Aku bilang, aku ni penganalisis politik bebas. Kalau kau mau aku ni sama dengan otakmu, bagus aku dapat jadi penganalisis politik bebas. Bagus aku. Itu yang kadang-kadang aku macam, aku pun tidak mau juga kamu ni penyokong-penyokong parti politik syok sendiri. Benda yang tidak boleh menang besar, kau cakap menang besar. Benda yang memang nampak kalah, kau cakap menang. Padahal aku ni mempunyai, macam yang kau tahulah, semua maklumat sudut pilihan raya aku betul. Kau sejanya yang tidak betul. Masa bila aku bagi tahu benda yang betul, kau tidak dengar betul-betul. Aduh. Ini lagi satu. Kau rasa-rasa Pierre Enjor saya pemenang baru sejalan tadi aku bagi tahu. UMNO menang majority tipis di Johor. Beberapa kali lah aku ulang. Itulah yang kadang-kadang kalau aku buat lagi tu kan aku mengulang. Sebab kamu bisu bah, peka. Kau faham? Yang macam tiada lubang telinga tu bah. Sudahlah aku lapar. Mau cari pisang goreng. Aku mau makan kuih sekarang ni. Orang baru masuk bah. Aku sudah upload batu video tu dalam TikTok. Kau ni terlampau juga ketinggalan bas. Kamu semua ni memang ketinggalan bas kah dekat muka bumi ni? Ketinggalan kereta api. Semua mau tunggu update daripada aku. Sampai terbocor sudah semua rahsia. Nasiblah rahsia lain aku boleh simpan. Aku jumpa sudah pisang goreng. Apa ni? Jupazli PH mungkin menang besar. Sudah aku cakapkan, kalau penyokong PH tanya dengan saya, dia akan cakap PH yang menang. Kalau UMNO cakap tanya dengan saya, dia akan cakap UMNO akan menang besar. Pisang goreng. Iya. Okay. Mau makan? Makan sini. Iya. Ada lagi? Ada popia. Dia beginilah. Janganlah kita syok sendiri dalam politik ni. Kalau Jupazli cakap, parti itulah yang menang majority tipis. Itulah yang menang. Parti lain pun boleh menang, iya. RM2.5. Bagi 10 lah. Iya, kasih cantik-cantik. Assalamualaikum Abang Zul PMX. Waalaikumsalam Mas Lan. Abang ni bukan PMX. Ada lagi? Popia berapa ni? Berapa? Sedikit satu. 2 lah. Chili sauce. Anda payah, nanti aku beli 10. Berapa? 60. Boleh juga bayar. Okey. Okay, thank you. Iya. Hai. Aku lapar pisang goreng. Kalau dia Iya, minuman. panas, cuman panas. Sejuk. Dia ada salad, cendol, Mau ABC 1. Mineral 1 adakah? ada. Okey, mineral 1. Lepas tu sambal tomato. Sambal tomato 1. Iya, 1. Berapa tu? RM11 10 sen. Besar ni tau, 100. Sedikit-sedikit tu dah cukup bang. Macam cuba kira ni. RM9 je. RM9. Ada lagi RM3. RM3. Okey, nasi padang. Biarlah bang, 11 je lah bang. Okey, terima kasih. Okey. So dia begini ya. Kau hari-hari tanya sama aku, penyokong Pakatan Harapan, penyokong UMNO, penyokong Bersamamu, Perikatan Nasional, Parti Kerajaan, Parti Pembangkang. Dia begini sajalah dek. Kalau kau tidak boleh terima kepakaran ahli-ahli akademik dalam bidang politik ni,
kepakaran political scientist, kepakaran penganalisis politik, jangan kau masuk politik. Kau pencen saja. Sebab data kuantitatif, data kualitatif yang macam macam kau. Lebih-lebih lagi macam mulutku ni yang memang tidak boleh ditutup. Kalau aku cakap parti UMNO lah yang menang pilihan raya Johor, tu UMNO lah yang menang. Walaupun ni. Macam juga pilihan raya di Sabah. Aku cakap kan tahun lalu JRS menang. Tidak kau mendengar. Marahlah, memakilah penyokong-penyokong warisan tu sama aku. Nah, lepas tu sakit hatimu tu sampai sekarang dengan Sejuk Pazni. Kau nampakkah? Sebab kau ni, bila kau membaca politik, mentafsir politik, ikut perasaanmu. Ikut kau punya syok sendiri. Bukan ikut kita punya otak secara rasional. So kau terlampau taksub bab politik. Abang tomato ya. Bang, bolehkah yang besar sikit? Boleh kan? Iya. Ini terlampau kecil bang. Thank you. Jadi aku kena bagi tahu sama kau, setiap negeri tu dia ada parti yang paling kuat, ada yang kubu kuat. Johor tu memang kubu kuat UMNO BA. Walaupun tidak ada bosku tolong kempen di situ, UMNO BN masih kuat. Sebab itu aku cakap UMNO BN menang majoriti tipis. Nombor 1 cakap UMNO BN menang majoriti tipis. Nombor 1. Nombor 2 ni parti-parti lain, pandai-pandailah kamu. Tapi jangan pula aku sakit hati dengan aku punya data ni sampai kamu sempat aku dalam penjara. Sebab kau ni kebanyakan ahli politik dan parti politik, bila saya bagi konsultasi politik kan, saya cakap okey, kau menang atau kau kalah, terus mengamuk, main tangkap-tangkap. Okey, terima kasih. Terus main ugut-ugut sumbat penjara. Itu yang kadang-kadang, sebab itu kadang-kadang aku tidak boleh terima apa-apa tawaran politik, kau tahu kah? Sebab aku diminta untuk jadi bodoh. Macam Jupas ni kau terlampau pandai. Jadi kalau dalam politik ni semua jadi bodoh, siapa yang mau membagi tahu kebenaran? Supaya kau tidak syok sendiri pilihan raya. Apa topik? Topik dia sekarang ni, penyokong UMNO sekarang ni, penyokong UMNO, apa keputusan pilihan raya Johor ni? Aku hari-hari sudah bagi tahu rahsia sulit. Harapan korang senang lah. Yang masuk politik ni, kau pencen. Sebab kau suka terima kenyataan. Kau tengok ni, kena hacking sudah aku punya wifi. Terima kasih. So ni lagi satu. Ini cerita pilihan raya Johor. Sama jugalah dengan kes-kes mahkamah. Jangan terlampau beremosi. Bidang politik ni kan sebenarnya kita tidak boleh terlampau taksub, terlampau ikut perasaan, tidak boleh juga terlampau syok sendiri, overconfident, tidak boleh. Sebab nanti kau tersiksa. Kau nampak aku ni, orang mau menyiksa aku yang tersiksa, bukan aku yang tersiksa.
Sampai kau pun sakit hati tengok videoku. Sebab kau tidak boleh terima kenyataan. Orang yang berpendidikan, yang ada specialization dalam bidang percaturan kuasa dan ilmu sains politik tu, kau ingat cincai-cincai yang boleh kau kasih bodoh-bodoh tu bah. Lepas tu kau ni sudahlah tidak ada ilmu percaturan kuasa, tidak ada ilmu real politik. Masuk bidang politik, kau tengok video si Jupazli, kau sendiri sakit hati sebab kau tidak boleh terima maklumat-maklumat sulit, rahsia-rahsia sulit pilihan raya. Aku bilang parti itu menang, kau tidak mau dengar. Parti ini menang, parti itu berpotensi menang, kau tidak mau dengar. Yang kau mau ikut perasaanmu sendiri sebab kau terlampau taksub dengan parti itu, parti ini. Bila aku cakap di negeri Sabah kerajaan GRS menang, di Johor kerajaan UMNO BA menang majoriti tipis pilihan raya Johor ni walaupun tidak ada bosku berkempen. Bila aku cakap di Sarawak kerajaan GPS menang, kau tidak mau dengar. Bila aku cakap di Kedah, Kelantan memang Perikatan Nasional dan PAS lah menang. Bila aku cakap di Pulau Pinang, Pakatan Harapan menang, Selangor menang. Bila aku cakap di Putrajaya, Fulan bin Fulan jadi Perdana Menteri, kau marah. Kau tak boleh terima kenyataan. Sebab otak kau tu seperti yang macam kena simen sudah tu oleh tong drum. Sebab tu dalam bidang politik ni kau kena banyak baca buku, bukan baca berita saja. Ini pergi kedai kopi bersembang, memanglah kau sakit hati. Bila parti kau kalah kah? Bila ramalan si Jupazli itu betul kah? Bila rahsia sulit dari mulut si Jupazli itu sangat tepat. Ini kebanyakan lah, banyak juga lah pemain-pemain politik yang rujuk aku tu kan, tiba-tiba dia sakit hati sendiri. Aku bilang, kalau begitu mentaliti kau dalam bidang ni, kau mau aku yang mengubah keputusan? Aku tidak ada kuasa mengubah keputusan kalau sudah aku tahu parti itu menang. Ini lagi satu, Zul, kau buat parti baru bah, nanti kita bantu bang. Tak payahlah aku buat parti baru, nanti ada yang bunuh diri. Menyusahkan kamu sih kalau buat parti baru. Terlalu banyak sudah parti politik dalam negara ni. Pamagai. Macam kamu ni, ilmu-ilmu politik pun kamu tidak faham. Malaslah aku buat parti politik. Sebab kamu ni jenis yang bukan melihat politik itu daripada ilmu. Kau lihat politik itu daripada perasaanmu. Nah, susah aku buat parti politik kalau begitu. Kalau terlampau ikut kau punya perasaan. Bila aku bagi tahu di Sabah, Haji Ji dan Jaris kuat, hendak kau mendengar. Bila aku cakap di Putrajaya nanti ada Perdana Menteri baru, tidak juga kau mendengar. Syok sendiri juga kau. Macam mana kes Adik Zara? Kes Adik Zara masih disiasat dalam mahkamah, belum ada keputusan lagi. Saya ni pun menunggu keputusan. Justice for Zara.
Tidak payahlah aku mengulas isu politik di negara ni, nanti kau sakit hati. Terus kita cerita benda lain lah. Soalan lain daripada selain politik ni tak adakah? Sebab macam-macam orang menengok aku ni di sini. Orang UMNO menonton, orang JRS menonton, orang Warisan menonton, orang PKR menonton, orang Amanah, orang DAP, orang PAS bersatu, GPS bersama. Dia beginilah. Apa yang kamu sokong tu kamu sokong lah ya. Tidak aku larang. Cuma kalau parti kamu tu menang, alhamdulillah. Kalau parti kamu kalah, jangan pula kamu sakit hati sama aku. Balik-balik aku lah pula kau kambing hitamkan. Ini semua salah Sejuk Fazli. Mulutnya terlampau masin. Betul ya ramalan Sejuk Fazli. Kerajaan UMNO DA menang di Johor. Kau makilah 7 hari 7 malam sampai 7 keturunan kau maki aku. Ini semua salah Sejuk Fazli. Adik susah juga kau ni. Sudahlah kau tidak pernah membaca buku-buku politik. Tiba-tiba kau tengok video Sejuk Fazli yang kau tidak tahu pun, kau tidak faham pokok pangkalnya. Bikin gerigitan bah kamu ni. Acak-acak mau bincang politik tapi dumpang. Tidak juga aku mau menghina kamu ni, indah dah sekolah kah, tak masuk universiti kah, bukan. Masalahnya kamu terlampau ikut perasaan bah kalau berbincang pasal politik hari-hari. Bila aku berkongsi ilmu tu kan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kira-kira lah ahli politik kah, bukan ahli politik kah, penyokong macam-macam parti politik sama perangainya. Ya macam, ya Allah, syok sendiri. Tahu pun kau hendak jual dibawa politik tu mati ngam. Tapi dalam lubang kubur kau akan ditanya. Kau undi pemimpin mana? Pemimpin yang amanah kah, yang tidak amanah? Memang politik itu tidak dibawa mati. Tapi kalau kau bodoh-bodoh di dunia ni, ditanya oleh Tuhan. Kenapa kau bodoh-bodoh? Sejuk Fazli sudah bagi tahu kebenaran. Politik ni begini, politik ni begini. Pemimpin ni begini, pemimpin tu begitu. Pandai-pandai kau menjawab nanti dalam lubang kubur. Sebab kau ni kadang-kadang depan-depan penyamun pun kau sokong. Kau jilat. Kau pertahankan. Di Sabah ni boleh tahan dia punya politik walaupun sudah habis pilihan raya. Berpolitik hari-hari. Aku tidak tahulah perangai kamu ni kan. Orang lain sibuk kasih maju Sabah, kau sibuk berpolitik. Susah. Aku dipandai juga lah berpolitik. Ada kenapa aku berpolitik hari-hari kah? Aku ni lah yang paling hebat mencatur kuasa. Sampai yang kau hairan terus buat mesyuarat. Macam mana Sejuk Fazli boleh tahu rahsia sulit keputusan pilihan raya di Sabah sampailah ke Johor, sampailah ke Putrajaya? Yang kau ni, ya Allah, sudahlah ramalan tidak betul. Berkempen pun ting-tong. Syok sendiri minta undi. Melobi jawatan Perdana Menteri, melobi jawatan itu, jawatan ini. Depan Sejuk Fazli, aku menjadi Ketua Menteri, Sejuk Fazli aku menjadi Perdana Menteri. Iyalah bah, semua lain jadi Perdana Menteri di negara ini. Susah juga kalau kau main politik kampungan ini. Yang macam kau pikir kami rakyat Sabah ni macam tak ada otak.
Aku nilai yang paling hebat mengkritik dalam negara ni. Sampai semua Perdana Menteri tumbang. Kau ni mengkritik hari-hari, satu pun tidak tumbang. Melainkan kau yang tumbang sendiri. Yang faham tu faham lah, yang tidak faham teruskan berpolitik, tak ku larang. Aku ni siapa-siapa lah nama ahli politik, apa tumbang. Sampai kau sakit hati, oh si Jupazli. Kalau boleh sampai kau cakap kaya sudah si Jupazli. Walaupun aku tak kaya, kau cek juga lah duitku dalam bank. Kau cek semua harta-harta aku. Ya walaupun tidak ada harta, dari hujung rambut sampai hujung kaki kau tengok. Sampai kau sendiri sakit hati. So kau tahu, memang si Jupazli itu yang paling bahaya. Tapi apa-apa pun good luck lah kamu. Aku dengar di Sabah tuh berdemo-demo lagi kan. Hairan lah aku. Gatal juga mulutku nih mau membongkar rahasia. Aku memang mau bongkar rahasia bulan ini. Kau nampak kemarin tuh kes mahkamah pun aku bongkar rahasia sulit. Ini kan kau punya kes politik. Kau bayangkan, kemarin heboh pasal kes mahkamah, Ali Pali Memua, YB Syed Saddiq. Nah, tiba-tiba orang tidak tahu apa-apa pun kes mahkamah si Jupazli. Sebab kita berbahas kenapa tangguh keputusan, padahal kes mahkamah saya dengan Syed Saddiq tu memang ditangguh sama-sama. Cuma tidak viral sejalah kesku tu. Sebab aku malas dikasih viral, nanti kau sakit jantung. Jadi bila aku cakap ada pihak yang tidak berpuas hati, ada yang marah, kenapa keputusan kes mahkamah politik berprofil tinggi ditangguh, aku cakap aku ni pun ditangguh. Diam sejak pun aku dengan penggugam aku, ndaklah juga aku marah. Barulah semua faham, oh begitu ceritanya dalam mahkamah. Sebab kau tidak biasa naik turun mahkamah. Kau hanya tengok TikTok, tengok Facebook, tengok Instagram, tengok YouTube, tengok TV. Ya macam kau ni lah. Memang politik tu begitu, birokrasinya dalam mahkamah. Tapi aku kadang-kadang hairan, kenapa kau terkejut? Satu kes ditangguhkan, keputusan kes mahkamah ditangguhkan, sampai kau bergaduh bah. Sekalinya kau malu sendiri. Sebab kau baru tahu, oh rupanya kes mahkamah si Jupazli pun ditangguhkan keputusannya kemarin. Baru kau tahu cerita. Jadi hati-hati kamu mengulas apa-apa kes mahkamah, Jo. Jangan sampai si Jupazli kasih bongkar semua kes mahkamah tu. Sebab si Jupazli hari-hari pergi mahkamah. Yang kau tidak pernah pergi mahkamah ni. Hati-hati kau dalam bidang politik ni. Begitu juga dengan politik di Johor, politik di Sabah, politik Sarawak, politik di negeri-negeri tanah Melayu. Kalau kau tidak tahu apa-apa, ya Allah, jangan sejaklah kau terlampau beremosi dan ikut perasaan dalam media sosial ni. Kalau pasal emosi, aku pun beremosi. Tapi aku ni kalau beremosi, boleh kasih tumbang kau. Kau beremosi, kau yang tumbang. Bang, kau kerja apa? Abang ni jual batu, buat bisnes batu. Batu apa kau mau? Batu bata? Batu simen? Batu buat rumah? Atau mau makan batu? Tak payahlah kamu sibuk pasal aku ni. Kerja apa? Kamu fikir kerja kamu tu aku
Aku ni ada kerja tapi malaslah aku mengasih heboh. Yang macam orang-orang biasa, okey aku kerja sana, aku kerja sini. Aku rasa dalam Malaysia ni aku saja yang tidak memberitahu apa kerjaku. Sebab kau rasa kau lah yang terpaling banyak pekerjaan, orang lain tidak ada kerja. Banyak sudah aku jumpa orang CEO ini CEO bodoh lah kau. Ini lagi satu CEO ini susah lah. Itu yang aku cakap kau tidak mau dengar. Mau juga kau ikut perasaanmu. Mana-mana mula CEO kah, COO kah, CKK kah, apa-apa pun boleh. Saya nasihatkannya, lepas insiden kes Mahkamah Syed Saddiq tu kan, ada yang menyesal mengulas. Kalau tadi aku diam, kamu punya kejahilan tu dari atas sampai ke bawah unlimited punya dupa. Kau tahu aku malu tau. Lepas penangguhan keputusan kes Mahkamah Syed Saddiq tu, aku yang malu tengok kamu bergaduh dalam media sosial ni. Astagfirullahalazim, kalau kau tahu kisah sebenar kes mahkamah aku pun sepatutnya kemarin diputuskan. Lepas tu kita menipu depan wartawan, kita cakap ini kali pertama berlaku. Jadi aku ni kes mahkamahku kes besar, kau tahu kah? Kes melawan VVIP. Yang aku pun tidak ada masalah dengan VVIP tu, tiba-tiba mau bergaduh di dalam mahkamah. Kau bayangkan, bukan saja kes Mahkamah Syed Saddiq keputusannya ditangguhkan kemarin, kes orang paling popular Sejuk Pazli ditangguhkan juga. Tapi ada kau nampak peguam Sejuk Pazli marah panggil wartawan? Tidak ada. Adakah penyokong-penyokong Sejuk Pazli mengamuk? Tidak ada. Aku ni pun ramai jugalah peminatku dan penyokongku, tapi tidaklah juga aku suruh orang-orangku tu mengamuk. Sebab bila kes mahkamah ni, aku sudah ingatkan kepada semua orang, tidak semua boleh dikaitkan dengan wayang-wayang politik. Ju, bila lagi kau kahwin? Kau mau berapa kali aku kahwin? Ya, aku sudah kahwin. Hati-hati rakyat, nanti kamu bila kita menghina mahkamah ni boleh masuk penjara tau. Kau jangan ikut-ikut dalam media sosial tanpa pengetahuan undang-undang, tanpa ilmu undang-undang. Risau betul aku kamu ni. Terlampau taksub, terlampau buta undang-undang. Sampai syok sendiri bah memviral-viral kemarin. Anak anda Ju, bolehkah saya bagi cenderah hati? Saya inbox. Boleh, terima kasih banyak ya. Hati-hati, nanti contempt of court. Baus-baus kamu bebas. Ada orang buat laporan. Akaun ini menghina hakim, menghina mahkamah. Siap lagi dia cakap begini. Bukan saya yang bagi MC dengan hakim tu ya. Memang hakim, semua hakim MC kah kemarin? Jangan, hati-hati kau bercakap weh. Hakim-hakim tu bukan ahli politik. Hakim-hakim tu pakar undang-undang weh. Ya Allah ya Tuhanku. Kau ni kan sudahlah tidak tahu ilmu undang-undang, melebih-lebih memfitnah hakim. Kau hati-hati. Kau jangan main-main dengan hakim-hakim Mahkamah Malaysia ya. Diorang semua tidak takut mati tau. Kau ni yang takut masuk penjara. Kau tidak tahu kes mana yang kena tangguh, kenapa kes itu ditangguh, siapa lagi keputusan mahkamah dia ditangguh. Bukan ahli parlimen MUA yang berhormat Syed Saddiq yang kita sokong tu saja kena tangguh. Sejuk Pazli yang kita sokong tu pun keputusan kes mahkamah dia ditangguh kemarin.
Kalau aku diam sejak kemarin tu, memang sampai 7 keturunan lah kamu dupang. Sebab kalau aku tidak bagi tahu begitu, memang 7 hari 7 malam lah kau maki hakim tu. Kau fitnah hakim, kau fitnah mahkamah. Kalau aku tidak kasih bongkar rahsia tu, ya Allah, aku risau kamu semua disumbat dalam penjara kerana menghina hakim, menghina mahkamah. Yang peguam pun aku bagi tahu lah ya. Kita ni ada peguam-peguam yang hebat dalam negara ni. Tapi kalau bercakap depan wartawan tu kan, janganlah berpolitik. You are not politician, you are lawyer mah. Macam aku pun. Kalau aku bagi statement politik, aku sajalah yang keluarkan statement politik. Peguam-peguam aku tidak akan suruh keluarkan statement politik sebab they are lawyers. Tapi ini adalah pula, ya Allah ya Tuhanku, yang aku terkejut peguam tu kan, dia cakap ini kali pertama, unprecedented. Terus aku macam mencela siap dekat TV tu. Aku bilang, Tuan lawyer, saya punya keputusan kes mahkamah pun kena postpone. Bukan sahaja you punya kes. Aku yang malu tengok peguam tu. Aku bilang, ya Allah, matilah peguam ni. Kalau contempt of court, habis. Kita peguam tidak boleh sembarang-sembarang cakap tau. Hati-hati. Kalau sudah memang hakim tu MC, dia sakit hari itu juga dia kena minta MC. Jadi waktu hari itu sajalah dia boleh maklumkan mahkamah dia tidak dapat hadir prosedur keputusan. Ada yang cakap skrip keputusan sudah ada, boleh juga diumumkan tu tanpa seorang hakim. Dia begini, mana boleh begitu, tidak cukup quorum. Saya biasa naik turun mahkamah, kita kena cukup quorum. Macam saya punya keputusan kes mahkamah tertangguh, tidak cukup quorum dalam mahkamah tu. Semua pihak yang berkepentingan kena hadir. Tidak kiralah menangkah kalahkah, itu bukan kita punya masalah sudah. Masuk ke birokrasi dalam mahkamah. Mana boleh kau cakap keputusan boleh diumumkan walaupun quorum tidak cukup. Yang macam aku tu kan, yang macam bila aku menengok balik, aku ni pernahkah atau tidak pernah masuk mahkamah? Tolonglah. Nurul Rania nak sedap IPN Tele. Rania, hari ni 1 Julai 2026. Amerika Israel masih berperang di Iran tu. Rania, minyak petrol dan diesel dalam lesen ni pun dicatu. Tidak ada masa sudah memikir sedap-sedap ni Rania. Tidak lama ekonomi dunia ni bankrupt, ekonomi negara pun bankrupt. Rania, bertaubat. Ingat mati. Kamu tahu kan, perang Amerika Israel lawan Iran tu belum selesai. Kau jangan sejak main TikTok, ketinggalan bas. Diorang berperang. Lepas tu kau tanya sama aku, kenapa subsidi diesel tu begitu, subsidi petrol tu begitu. Jadi masalah negara ni tidak terkata. Kalau kasih bocor satu-satu terbalik bumi ni. Hati-hatilah dek, perang masih on. Janganlah terlampau taksub berpolitik ni. Kalau aku cakap begitu, begitulah itu. Makan apa tujuh? Makan batu kak. Kenapa minyak subsidi petrol dan diesel teruk sudah? Kita ni sebenarnya stok nyawa-nyawa ikan. Ekonomi dunia tinggal tunggu meletup. Bankrupt. Hati-hati kamu. Aku tengok kamu ni macam lupa sudah kamu pasal perang itu kan. Kamu ingat sudah habis, belum habis.
Maksudnya bang, mau habis sudah minyak kita ini. Ya Allah ya Tuhanku, mau maksud apa lagi aku mau begitu sama kau? Kalau sudah dicatu, diesel, petrol, subsidi semua dikasih turun. Maksudnya bekalan minyak kita tuh seperti telur di ujung tanduk. Maksudnya kita ke arah huru hara. Sudah huru hara pun, tak payahlah kau tanya ke arah huru hara kita. Sudah huru hara, kau sejak yang pura-pura tidak nampaknya. Kau sejak yang menganggap, oh tidak ada huru hara, tidak ada masalah. Bang, apa pendapat kamu pasal minyak naik lagi? Dia baru saja tidak bercakap. Stok kita cukup-cukup makan. Kau tanyalah semua businessman, businesswoman, kerisauan dorang tu semua pasal minyak. Saya mau cerita pasal prosedur dan birokrasi di mahkamah ya. Kita jangan suka-suka cakap, keputusan boleh diumumkan walaupun tidak ada satu hakim. Astagfirullahaladzim. Sudahlah kes tu di mahkamah tertinggi negara. Hakim kena bagi justifikasi, hakim kena bagi statement, bagi reason. Keputusan kena dibuat di kandang mahkamah, bukan di hospital atau di luar mahkamah. Kalau aku, semua hakim kena menyampaikan keputusan tu secara bersemuka. Itu memang amalan tradisi yang sudah lama dalam mahkamah Malaysia. So, kalau hakim atau peguam atau pendakwa raya, saksi atau orang kena tuduh dalam mahkamah tu sakit, memang perbicaraan mahkamah dan keputusan mahkamah boleh ditangguhkan tau. Itu bukan kali pertama orang minta MC bagi MC. Orang tidak faham kenapa kita cakap itu kali pertama. Orang tidak dapat hadir pergi mahkamah kerana kurang sihat. Tidak kiralah hakim kah, peguam kah, pendakwa raya kah. Faham? Jadi hati-hati sikit ya, siapa yang tidak pernah masuk mahkamah ni, ya Allah. Patutlah kamu ni senang dikasih bodoh-bodoh ya sebagai rakyat dalam negara ni. Main ikut perasaan. Contoh ya, kalau hakim sihat, tiba-tiba peguam orang kena tuduh dalam mahkamah sakit. Takkanlah hakim mau marah. Kenapa peguam kau sakit? Kenapa peguam kau tidak hadir? Takkan kau mau paksa orang sakit datang pergi mahkamah? Susahlah kamu ni. Jadi peguam minta MC, hakim minta MC, pendakwa raya minta MC dalam mahkamah tu normal. Boleh komen chances kes Syed Saddiq dia begini. Itu adalah kebijaksanaan hakim dan mahkamah. Saya bukan hakim dalam kes Syed Saddiq, jadi saya tidak ada kuasa untuk
memberitahu keputusan kes Mahkamah Syed Saddiq. Walau bagaimanapun, dalam prinsip undang-undang ni, dia ada prinsip 50-50. Ada peluang untuk menang dan sebaliknya. Begitu sahaja. Itu sejak saya membagi tahu. Tapi saya hairan juga kenapa semua penyokong Syed Saddiq di dalam mahkamah tu tertekan. Itu yang saya macam cuba faham. Sebab ini bukan kali pertama kita masuk politik ya. Politik ni memang ia tentang ketahanan mental. Even if you on the side of government or opposition or you adalah YB bebas. Politik ni bukan sahaja untuk orang-orang kaya tau, tapi politik ni adalah untuk orang-orang yang tahan, dia punya ketahanan mental tu kuat. Dan aku perasan waktu keputusan mahu diumumkan tu, semua tertekan dalam mahkamah tu di pihak Syed Saddiq. Jadi saya pun macam terfikir, what happened actually? Sebab ini bukan kali pertama tau Syed Saddiq melalui proses keadilan undang-undang. Dia sudah ada pengalaman bersama orang-orang dia, bersama peguam dia. Timing memang tidak berpihak kepada Syed Saddiq dalam kes ni. Dan itu adalah cabaran Syed Saddiq untuk sabar, untuk bertahan. Yalah, sebab this is a perang psikologi, perang persepsi undang-undang, perang ialah skandal keuangan yang dikaitkan dengan Syed Saddiq. Tapi saya mau bagi tahu satu benda. Saya kalau naik turun mahkamah tahu, saya tidak angkut satu keluarga saya, satu kampung pergi mahkamah. Sebab macam mana ya, kita sejak yang faham kes tu macam mana, tetapi bila orang lain yang tidak faham kes tu, dia masuk dalam kita punya proceeding mahkamah, dia jadi lain tau. Benda yang tidak ada masalah, tiba-tiba ada masalah. Jadi saya tidak tahu macam mana tekanan-tekanan ini dapat diatasi oleh Syed Saddiq. Cuma my humble advice, kekal tenang. Lambat atau cepat keputusan sepatutnya tekanan di pihak kumpulan YB Syed Saddiq yang sangat-sangat hebat tidak boleh tertekan. Sebab Syed Saddiq mempunyai pasukan yang hebat, pasukan peguam-peguam yang hebat, penyokong-penyokong yang sangat hebat, keluarga yang sangat hebat. That's why aku kadang-kadang kurang faham kemarin, kenapa semua tertekan kemarin, padahal Syed Saddiq belum disumbat dalam penjara. Jadi aku mau tegur sikit ya, tolong jangan bagi aura-aura negatif kepada Syed Saddiq di mahkamah. You kena tahu, Syed Saddiq sendiri pun pressure dia, kita tidak tahu apa dia rasa. Ini orang sekeliling dia semua tertekan. Aku bilang, you sepatutnya be positif lah. Kalau mau datang pergi mahkamah tu menyokong sajalah. Jangan kau tambah garam. Benda yang tidak ada masalah kau anggap masalah. Contoh penangguhan keputusan, itu tidak sepatutnya menjadi isu depan media-media di dalam Malaysia dan seluruh dunia, kerana akhirnya kantoi. Antara kes politik berprofil tinggi yang ditangguhkan keputusan kemarin, kes Ju Fazli Syahmat yang kau tidak mau cerita pun. Sebab kau rasa dunia ni kau punya saja, orang lain tidak wujud. Ini juga saya mau tegur kepada media ya. Kita kena bersikap adil dengan institusi kehakiman negara. Kau kena tangguhkan juga bah. Iya bah, kena tangguh juga keputusanku kemarin. Tapi tidak adalah keluarga aku mengamuk ke, marah di mahkamah ke, buat muka tertekan ke. Tidak adalah juga peguamku panggil wartawan marah-marah ke. Tidak ada. Cuma maksudku kesian Syed Saddiq tu. Sepatutnya kalau sudah tangguh bah, tunggulah tarikh yang seterusnya.
Jadi saya harap keluarga Syed Saddiq, penyokong-penyokong Syed Saddiq dan peguam-peguam Syed Saddiq, bagi sokongan moral yang positif. Jangan kau bagi tekanan-tekanan kepada Syed Saddiq. Kau ingat senang kan jadi ahli politik? Kesianlah Syed Saddiq, sudahlah kena jaga kawasan Parlimen Muar, kena pergi parlimen, pergi mahkamah, tengok semua muka ketat. Macam kamu pula yang mau disumbat dalam penjara. Syed Saddiq tu steady saja, tapi bila sudah ada statement begitu kan, aku perasan Syed Saddiq pun sudah jadi yang macam huru hara sudah. Sudahlah Syed Saddiq tu tidak sempat gunting rambut. Hairan betul lah. Semua juga orang sokong Syed Saddiq tu, tapi janganlah di situ kamu berkumpul di mahkamah bagi aura-aura negatif. Sebenarnya Syed Saddiq kuat, cuma surrounding dia tu bawa benda-benda negatif bang. Kalau tangguh sajalah, yang kau mengamuk kenapa? Sudah hakim tu sakit. Siapa kita mau paksa hakim untuk umumkan keputusan ni? Kau siapa? Hah? Kau tidak, ini kali pertama kau masuk mahkamah kah? Hayo. Hakim tu boleh tahukah dia sakit hari itu? Sudah namanya sakit. Jadi bila terlampau banyak drama, mahkamah tu kau buat macam tempat rakaman Hollywood. Syed Saddiq tu senyum-senyum sudah sampai mahkamah. Tiba-tiba bila penangguhan tu kan semua muka ketat. Syed Saddiq pun jadi muka ketat lah. Kesianlah Syed Saddiq. Saya ingin bagi tahu juga penasihat-penasihat Syed Saddiq, bagi nasihat-nasihat yang positif. Jangan kau mencucuk, mengasih panas. Bagus-bagus Syed Saddiq mau menang sudah, tiba-tiba ada bagi statement yang macam menghina hakim, menghina mahkamah. Ini membahayakan kedudukan Syed Saddiq tau. Kau jangan melebih-lebih sana. Mahkamah bukan alang-alang. Itu bukan tempat berpolitik itu. Bukan tempat Hollywood. Itu macam yang Syed Saddiq cakap lah. Itu tempat terakhir untuk menegakkan keadilan undang-undang. Ini semua di situ muka ketat. Mahkamah tu bukan tempat untuk tanam orang mati. Mahkamah tu tentang keadilan undang-undang, betul. Kenapa semua muka ketat? Jadi nasihat aku lepas ni, kes mahkamah Syed Saddiq ni janganlah banyak orang masuk campur. Bagi statement yang macam mau bergaduh dengan hakim, bergaduh dengan mahkamah. Kau kenapa? Dia satu kan ada yang cakap begini, sibuk sejak kau. Dia begini, dek. Kau saya yang tidak tahu cerita. Saya dan Syed Saddiq memang terlibat dalam bidang politik ni sama-sama di hari pertama di Putrajaya. Kami dua-dua pernah bekerja di Putrajaya. Dan kes mahkamah kami memang sama. Dibuka bertahun-tahun. Kau sejak ni yang tidak tahu pasal politik ni sebab kau tidak boleh terima kenyataan. Ada generasi baru yang sangat-sangat powerful macam Ju Fazli, macam Syed Saddiq. Dek, kau boleh tidak sokong saya dan Syed Saddiq, kau bolehlah benci kami. Tapi kami buat kerja kami dalam bidang ni sebab ini memang bidang pekerjaan kami. Kau ni yang tidak boleh terima kenyataan. Sebab kau ingat, kau sejak yang ada kes mahkamah. Keputusan kes mahkamah kau sejak yang ditangguhkan. Padahal ada ramai orang keputusan kes mahkamah dia ditangguhkan tau. Bukan saja saya dan Syed Saddiq, ramai. Cuma tinggal orang tidak bagi tahu saja dengan wartawan. Itu saja beza dia.
mau panggil wartawan atau tidak, itu saja. Tidak aku fahamlah di sini. Ada yang sakit hati dengan aku mengulas kes mahkamah tu sebab kantoi menipu. Saya faham yang kantoi menipu tu marah. Alamak, si Jupazi sudah kantoikan kita menipu. Rupa-rupanya bukan kes Syed Saddiq sejak keputusan dia ditangguhkan. Rupanya kes Mahkamah Jufazli. Dia begini ya, dalam bidang ni kan, bila kita melibatkan undang-undang, institusi kehakiman negara, kita tidak boleh bagi statement menipu tau depan media. Kau tidak boleh pura-pura terkejut, pura-pura pelik. Kau cakap, ini kali pertama unprecedented. Padahal ramai tahu orang keputusan mahkamah dia ditangguhkan. Jadi, kalau kita tidak betulkan benda ni, bahaya untuk negara. Oh ya, terlalu banyak juga hoax, fake news. Syed Saddiq dia YB Muar, kamu apa kelas weh? Bang, saya ni memang tidak ada kelas bang. Bang, saya bukan YB bang. Tapi kalau mau melihat seseorang itu sampai kita rendah-rendahkan dia hanya kerana dia bukan YB Muar, hanya kerana dia bukan ahli parlimen. Bang, aku kena bagi tahu bang, jawatan YB itu tidak boleh dibawa mati dalam lubang kubur bang. Saya ni tidak pernah merendahkan mana-mana YB di negara ni. Bang, lagi satu bang, saya bersyukur saya bukan YB bang, dan saya tidak ada kelas pun selevel dengan Syed Saddiq. Cuma saya mau bagi tahu dengan abang ya, saya tidak pernah merompak jutaan-jutaan ringgit, bilion-bilion ringgit sebagai YB. Sebab tu saya tidak mau jadi YB bang. Bang, hanya penyamun saja yang jadi YB. Untuk makluman abang lah. Yang faham tu fahamlah. Jadi sebelum terbongkar rahsia semua ni bang, bagus abang tengok cermin dulu bang. Ada banyak pekerjaan di dunia ni bang. Ada orang mulia menjadi seorang guru. Ada yang mulia menjadi seorang doktor. Kerana mereka tidak merompak macam seorang YB bang. Saya bagi tahu dengan abang terus teranglah. Kalau kemuliaan seseorang diukur daripada title YB dia ataupun tidak bang, untuk makluman abang, level-level jadi YB tu bang, kebanyakannya licik merompak duit rakyat, duit negara bilion-bilion ringgit. Itu sejak saya mau bagi tahu bang. Siapa makan cili dia lah terasa pedasnya. Tapi walaupun begitu bang, kau mau menghina-hina aku ni, aku tidak dikenal di seluruh Malaysia bang. 5 orang Perdana Menteri bang kalah dalam mahkamah lawan Jufazli Syahmat walaupun dia bukan YB. 5 orang Perdana Menteri memohon untuk sumbat saya dalam penjara. 5 orang Perdana Menteri kalah dan tumbang bang dalam mahkamah. Bang, saya mau, kalau mau bongkar semua rahsia bang, semua YB pun lawan saya dalam mahkamah bang, kalah bang. Jadi beginilah bang, semoga jawatan YB tu boleh dibawa mati. Cuma kalau kalah lawan Jufazli di dalam mahkamah bang, memang bikin malu di dunia dan akhirat. Kebaruan dia tu tadi. Ialah di negara ni kan kita diajar untuk taksub dengan YB, padahal penyamun. Aku tidak sebut namanya, tidaklah semua YB penyamun, tapi kebanyakannya penyamun. Aku bersyukur aku tidak jadi YB Pakcik-Makcik Oto Harum sebab bukan aku penyamun, penyangak, pencuri duit negara, duit rakyat. Setakat YB tu bukannya dia boleh mati, paling-paling kau masuk neraka. Muncul sudah YB Nazrul. Dia mau bercerita pasal title YB. Kalau ada title YB tapi makan gaji buta, merompak, bagus dapat jadi YB, bagus jadi penyamun full time. YB Nazrul, YB ni penyamun ke atau tidak? Johor siapa menang YB? Kerajaan UMNO menang majoriti tipis di Johor. Dan
Dato' Un Hafiz tu jadi Menteri Besar lagi tu penggal kedua. Kuat ya Menteri Besar Johor tu. Perang saraf pilihan raya UMNO sangat kuat di Johor. YB itu apa bang? Yang bodoh. YB itu merujuk kepada yang bodoh. Yang lain itu jangan buat terasa. Bang hanya orang bodoh saja tu jadi yang bodoh. Negeri Sembilan macam mana? Negeri Sembilan bentuk kerajaan perpaduan, Menteri Besar baru. Hello bosku, ada kerja kosong. Ada bosku jual batu. Kenapa Menteri Besar baru? Sebab di Negeri Sembilan PH pun kuat, UMNO BN pun kuat, Perikatan Nasional pun kuat. So saingan sengit jugalah pilihan raya Negeri Sembilan. PH menangkah di Johor? Menang juga beberapa kerusi, tapi ialah 50-50 lah untuk PH jumlah kerusi dia. Kalau dapat mengekalkan jumlah kerusi yang sama, okey. Tapi kalau kurang sikit tu, saya tidak terkejut. Sebab memang kali ni perang saraf dan perang persepsi politik untuk PH di Johor agak mencabar lah. Apa ni, semua YB boleh dikatakan penipu kah bosku? Tidak juga semua YB. Maksudku yang beberapa ni lah. Aku tak perlulah sebut nama dia. Beberapa YB penyamun, penipu, makan gaji buta. Apa ni, YB tolong lihat masalah anak-anak bajau laut isap gam rata-rata di ladang tu. Dia begini ya. Isap gam sajalah kamu. Sebab kalau kamu dilarang pun kamu marah juga aku. Siapa mau isap gam, isap batu, isap piu-piu ni, mengisap sajalah kamu. Kamu menjual lah gam kah, jual batu kah, jual piu-piu kah, jual lah kamu. Sebab kalau aku larang kamu semua ni, nanti kamu tembak juga aku, tiba-tiba kamu bom aku. Malaslah aku masuk campur urusan kamu ni. Apa ni, kalau BN menang di Johor, Najib bebas. Nah, itu betul. Memang ada maklumat sulit menyatakan bosku berpotensi untuk dapat pengampunan. Kalau UMNO BN menang. Tapi it's okay lah. Memang Perdana Menteri sebelum ni pun ada dapat pengampunan. Ada VVIP dapat pengampunan. Rakyat biasa pun ada dapat pengampunan. Bukan benda baru. Saya tidak terkejut Datuk Seri Najib Tun Razak dapat pengampunan penuh sebelum PRU 16. Sebab Datuk Seri Anwar pun pernah dapat pengampunan. Tapi kita tidak marah bahkan. Begitu jugalah orang-orang UMNO. Iya, betul. Berdasarkan maklumat sulit, bosku dalam prospek untuk dapat pengampunan. Banyak trik-trik licik VVIP dulu untuk bungkam Ju, tapi semua gagal. Ya dek, sebab tu kadang-kadang ada orang marah memaki aku di sini. Sebab diorang ingat aku tu main-main buka mulut. Nah kau 10 tahun. Walaupun aku nak jadi YB, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Menteri, tetap je aku dipanggil Perdana Menteri, YB Menteri, Dato'.
Tapi iyalah, mulutku ni berbisa sebab kita bukannya mau jadi ahli politik pun. Kita masuk bidang ni untuk menyelesaikan masalah rakyat, masalah negara. Kalau kita tambah masalah negara ni hari-hari dengan benda-benda yang macam menipu, merepek, merapu, meraban, memang akulah yang buka mulut. Memang akulah yang akan bagi tahu, tidak betul itu cerita. Ini cerita yang betul. Macam kemarin, ini kali pertama penangguhan keputusan kes mahkamah. Sebenarnya ramai sudah. Cuma macam kami ni malaslah mau kasih viral. Tapi terpaksa sudah kasih viral kemarin tu sebab terlampau ramai yang buta undang-undang kemarin. Susah betul. YB, apa ramalan YB nasib Syed Saddiq? Sebenarnya pada awalnya YB Syed Saddiq ada peluang untuk menang. Tapi bila ada keluar statement-statement politik kemarin tu, itu membahayakan Syed Saddiq tau. Bila ada orang panggil wartawan, lepas tu dia salahkan hakim, salahkan mahkamah, kenapa postpone? Yang penyokong-penyokong dia pun marah hakim, marah mahkamah. Semua muka marah. Benda ni membahayakan kedudukan Syed Saddiq tau. Dalam kes skandal keuangan jutaan ringgit tu. Ex-debater, you got the profile bro. Lulusan sarjana sains politik. Itulah, saya ni malas juga mau temberang. Saya ni pun antara pendebat terbaik dalam Malaysia, tapi malaslah saya kasi tunjuk saya punya temberang. Kita pun bukan beli sijil akademik. Kita betul-betul dapat sijil tu berdasarkan tahap kepakaran kita. Rakyat dan negara dan kerajaan kasih pandai kita. Tiba-tiba kau tanya dengan aku kenapa aku berani, kenapa aku pandai. Tiba-tiba kau tanya dengan aku kenapa aku pandai bercakap. Dah semua orang kasih pandai aku, kau pula marah bila aku sudah pandai. Itu yang kadang-kadang aku tidak faham dalam sistem ni. Kita ni mencipta sekolah, mencipta universiti, bagi beasiswa, melahirkan bakat-bakat baru yang sangat hebat, yang sangat pandai, yang sangat genius. Bila sudah pokok tu berbuah macam aku ni, kau tertanya-tanya, dari planet mana si Jupazli tu? Semua dia tahu. Kau tak payah macam layang aku tu luar daripada kerajaan. Aku ni budak kerajaan kot. Cuma kalau betul, kita cakap betul. Kalau salah, kita cakap salah. Simple as that. Cuma kamu ni kebaruan. Sudah kau kasih pandai aku, kau marah. Maus kau nak pakai kasih pandai aku hari tu. Maus kau nak pakai buat sekolah di negara ni. Tapi buat universiti. Kebaruan bang. Mau dicakap aku terlampau pandai, tidak juga. Mau dicakap kita ni terlampau genius, tidak juga. Mau dicakap kita melanggar undang-undang, tidak juga. Kita bercakap benda-benda yang memang perlu dicakap. Lagi satu, dalam perlembagaan Malaysia ni, perkara 10, semua mulut dan suara kita ni dilindungi oleh perlembagaan tertinggi rakyat Malaysia. Siapa cakap kalau kita buka mulut di negara ni satu jenayah? Wina, tidak ada lagi aku tengok orang mati kerana mulutku. Kalau tadi betul mulutku tu mencabut nyawa orang, aku tidak tahulah apa kau punya kefahaman. Apa ni? Nanti besar aku mau jadi macam pakcik. Janganlah kau jadi macam pakcikmu ni. Tak lampau popular, tak lampau pedas mulutnya. Dia macam seolah-olah mulutku tu kan boleh mencabut nyawa ahli-ahli politik. Yang macam mulutku tu bolehlah kasih terbalik bumi. Padahal biasa saja pun si Jupazli. Cuma kau overreaction. Kebaruan. Sebab kau, yelah dulu aku ni penjual kuih, bawa gerobak. Jadi bila kau nampak aku tu berpendidikan, sudah berjaya, bila kantoi sudah semua aku punya keputusan pendidikan tu kan,
Aku pun pendebat terbaik. So, diorang pun panik. Aku bilang, ya Allah, matilah kita. Ada orang baru, ada watak baru. Si Jupazli. Biasa je pun si Jupazli tu. Cuma kau terlebih-lebih. Kebanyakan orang yang berurusan sama aku kan, kalau dia bercakap tu kan yang macam, yang tiba-tiba dia sakit hati sendiri. Aku bilang, kau kenapa? Dia ingat aku tu takut sama dia. Macam, Hello, Nih. I am your Rest and Go massage assistant. Thank you for choosing Rest and Go massage. bang, sudah bayar kah? Sudah, dek. Please scan the QR code for massage. Kita ni bayar dulu baru makan. Ada orang tu, dia makan dulu, lepas tu langsung dia tidak bayar. Lepas tu bila kita kasih bongkar rahsia, marah. Okey. So, dalam politik ni, jangan terlampau bangga jadi YB ya. Siapa tadi tu? Wah, dikasih banding-bandingnya pula lah aku dengan YB lain. Bang, aku ni bukan penyamung, bukan penyangak duit rakyat, duit negara bang. Sebab tu aku tidak minat jadi YB bang. Aku terus terang sama kau. Aku tahu semua rahsia YB di negara ni bang. Kau hati-hati sana. Jangan sampai terbongkar, telanjang bulat semua. Kau jangan ingat aku takut sama kau. Ini kingmaker baru politik Malaysia ni. Tak payahlah aku kongsi dek. Nanti ada tiba-tiba mati masuk lubang kubur. Sebab ada yang terlampau membanding-bandingkan aku ni dengan YB lain. Jangan terlampau bangga sangat jadi YB. Kalau kau tu kantoi merompak depan mataku, depan rakyatku, depan orang-orangku. Jangan terlampau bangga. Hati-hati kau sana. Ku bongkar kau tu. Terlampau temberang juga sudah dalam jadi YB pun makan gaji buta. Menipu depan wartawan, depan media. Kalau aku setelanjang satu-satu ni tak selamat. Nak kerja ke Allah, apa level si Jupazli? Bukan YB. Alhamdulillah aku bukan YB. Akhirnya tidak ada orang boleh mengawal mulutku ni. Lepas tu kau cakap, si Jupazli tu tidak ada standard apa-apa. Dek, aku ni ada juga kerjaku dek. Cuma malas yang bagi tahu dengan kamu, nanti kamu sakit hati. Kau tahu kan level-level YB tu? Adalah beberapa YB, bukan semua YB. Cuma aku mau bagi tahu level-level penyamun, penyangak, pencuri yang tidak ingat mati, kau tahu kan? Kalau satu kali aku si bongkar dia punya skandal merompak tu, memang terus yang macam, alamak, macam mana si Jupazli boleh tahu? Dah kau jenis cari gaduh sama aku, yang kau tak boleh tengok rakyat tu hidup dengan kehidupan dia. Kau kacau juga. Jadi siapa makan cili dia lah terasa pedasnya. Lepas tu kan yang membandingkan aku dengan Syed Saddiq tu kan aku bagi tahu sama kau lah. Aku ni tidak ada kes merompak dalam mahkamah macam Syed Saddiq. Aku bagi tahu awal-awal. Saya ulang ya, saya tidak pernah didakwa dalam mahkamah macam YB lain merompak. Saya hanya dibawa berperang oleh semua Perdana Menteri dan bekas Perdana Menteri kerana saya berjuang untuk rakyat dan negara ya. Hanya kerana saya terlampau famous, terlampau genius, mulut dianggap terlampau sharp mengalahkan bom nuklear. Jadi kalau kau mau bandingkan aku dengan YB lain, hati-hati. Sebab saya tidak perlu jadi YB pun untuk dibandingkan. So kalau aku kasi bongkar rahsia YB kesayangan kau tu yang kantoi merompak, bikin malu. Aku harap YB mu tidak masuk penjara. Kalau aku ni masuk penjara, aku bangga sebab aku memperjuangkan rakyat. Aku menang pun aku sakit hati. Apatah lagi bila kau bandingkan nama aku dengan YB lain tu, excuse me. Saya bersyukur saya tidak jadi YB. Saya tidak terperangkap dengan semua mainan politik dunia ni.
terima kasih banyak ya yang tidak jadikan saya YB. Memang itulah sebenarnya rancangan sebenar-benarnya. Memang ngam. Kenapa YB begitu bang? Larak, merompak. Nah, mau kaya raya, sangat kaya. Tapi tidak semua lah begitu. Ada juga YB yang bagus, tetapi YB yang dibandingkan dengan aku nih, ya Allah, YB penyamun. Astagfirullahalazim, ya Tuhanku. Lain kali kalau kamu bandingkan aku dengan YB lain, pastikan YB itu tidak ada kes merompak. Syed Saddiq tuh kes merompak tuh. Kamu tidak tahu? Bikin malu kamu sejak. Bagus-bagus, aku cakap good luck untuk Syed Saddiq. Tiba-tiba kau mau bawa aku bergaduh. Terbongkarlah ni kes rompakan Syed Saddiq. Bagus-bagus mau menang, tiba-tiba kau menipu daripada wartawan. Kalau kau jadi YB bang, kau lah paling handsome. Dia tak payahlah aku jadi YB, nanti aku dirogol. Dirogol lah oleh semua orang kalau aku jadi YB. Tak payahlah, bagus aku jadi rakyat biasa. Jadi hati-hati kau ya membandingkan aku dengan YB, terbongkar semua rahsia YB itu. Nah, ini baru celah-celah tahi gigi nih. Aku si bocor rahsia. Nah, beruntunglah rakyat yang bukan YB ya. Kau kena beruntung. Sebab itu Allah memuliakan rakyat. Sebab rakyat tidak merompak. Sebab itu mulut rakyat sangat berbisa kau tahu. Kalau kau jadi YB bang, kau lah paling handsome. Walaupun kita tidak jadi YB, kita juga yang paling handsome. So hati-hati ya. Kalau kau mau bandingkan aku dengan YB ni terlalu banyak rahsia dia. Hati-hati nak. Mana-mana YB yang bawa saya berperang, hati-hati. Mana-mana YB yang mau berkawan, tidak ada masalah. Cuma kau jangan heret nama aku dalam kau punya peperangan. Sebab aku akan kasih checkmate kau. Bagus-bagus aku cakap baik-baik ya. Kau tidak mau mendengar. Wah, siap kau bandingkan aku dengan YB lain lah. Tidak sama level. Ya bang, memang tidak sama level. Aku ni bukan penyamun-penyangak duit negara, duit projek rakyat. Tiada. Tiada bang. YB mu tu merompak hari-hari bang depan mataku. Bagus kau hati-hati. Apa ni, sama je level kita di mata Allah? Tidak sama bang. Kalau pemimpin tu perompak, hina di mata Allah bang. Kalau rakyat yang dirompak bang, mulia di mata Allah. Aku bagi tahu sama abang ya. Hati-hati. Jangan sampai tersembur dari mulutku ni. Kenapa kau ingat? Rakyat yang dirompak sama mulia dengan pemimpin yang perompak di dunia ini? Tidak sama bang, tidak sama. Rakyat yang dirompak dijanjikan syurga bang. Pemimpin yang merompak di dunia ni sampai mati, neraka tempatnya bang. Kau mau aku beritahu siapa YB mo? Tidak payah. Jangan kau banding-banding aku dengan YB mo. Tidak selamat itu YB mo. Kau nampak YB kamu tu banyak yang tidak bersuara, nak sibuk merompak. Logik lah. Kenapa banyak YB tu yang sudah kau undi tidak bersuara hari-hari? Yang bersuara ni si Jupazli. Simple as that bang. Si Jupazli saja yang tidak ada kes merompak dalam mahkamah ni. YB lain tu file merompak dia terlampau tebal. Sebab itu takut bersuara. Kau mau kasih banding pula aku dengan YB kawasanmu yang memang level-level penyamun neraka jahanam? Syukur, alhamdulillah. Kamu undang-undi aku jadi YB. Sebab itu aku tidak membeli undi kamu.
perompak-perompak semua membeli undi kamu. Apa cerita? Game ni dia begini, dari tahun 2016 sampai 2026 dorang mau blok aku supaya aku tidak jadi YB, padahal aku memang tidak mau jadi YB. Aku sih yang dipaksa jadi YB ni oleh ramai orang masuk ke politik jadi YB. Warisan dipaksa kita masuk warisan. Aku bilang dah lah aku mau. Sebab ialah Syafiee Apdal pun ada skandal rasuah. Jo, berbilion-bilion ringgit sampai kena tangkap oleh SPRM. Disuruh bah aku masuk parti warisan penyamun. Kau rasa logik itu? Kita hanya dipergunakan dan diperalatkan oleh penyamun, penyangak YB Panangkau begitu. Lepas tu dijanjikanlah kita jawatan. Ju Pazli, kalau kau masuk warisan, confirm kau jadi YB. So aku cakap, saya tidak mau jadi YB, kau bagilah dengan orang lain. Terus menangkap hari-hari. Terus sumbat aku dalam penjara. Tak boleh pun sumbat aku dalam penjara. Lepas tu marahlah orang-orang warisan tu bila aku tidak masuk warisan, tidak menyokong Syafiee Apdal. Kenapa begitu Ju Pazli marah betul dengan Syafiee Apdal dengan warisan? Macam mana tidak marah? Sudahlah kau kantoi merompak. Kau paksa lagi aku masuk partimu. Bila kau susah baru kau cari aku. Bila kau senang kau lupa rakyat. Begitu bah? Wailah, mengasih budu-budu rakyat. YB Panangkau. Begitu bah ceritanya, simple macam begitu saja aku bagi tahu. Jadi kau mau bandingkan aku dengan Syafiee Apdal, memang tidak sama levelku dengan Syafiee Apdal. Aku tidak pernah ditangkap oleh SPRM pakai baju orang SPRM. Syafiee Apdal tu penyamun besar begitu di Sabah. Projek air, projek karam, projek elektrik semua dirompak. Waina Jo. Haji Jinor pernah ditangkap oleh SPRM? Tidak pernah, sebab dia memang bukan perompak. Kamu bandingkan Haji Jinor dengan Syafiee Apdal bagai langit dan bumi, Jo. Sebab itu Syafiee Apdal lebih kaya daripada Haji Ji. Kenapa Syafiee Apdal tu sangat kaya? Merompak, Jo. Rumah dia di Kuala Lumpur tu, ya Allah, berpuluh-puluh juta ringgit. Padahal gaji berapa puluh ribu saja. Ju, ada harapan kah PH di Johor? Ada harapan PH. Kalau pandai berkempen selama 14 hari ni, ada harapan. Apa kata harapan tu? Tapi lawannya sangat kuat. Menteri Besar Johor, kerajaan BND Johor tu sangat-sangat kuat. Kau jangan pandang rendah dengan Menteri Besar Johor tu, Dato' On Hafiz tu. Kau jangan pandang rendah dengan UMNO BND Johor. Johor tu tidak sama dengan Pulau Pinang. Johor tu bukan Selangor. Johor tu bukan Sarawak, bukan Sabah. Johor adalah Johor. Ya Allah, itulah yang kadang-kadang aku malas buat live. Terbongkar semua rahsia. Kalau tak tahu lain lah. Ni macam Ju Fazli mesti banyak. Saya ni sampai ke lubang cacing saya tahu. Sebab tu saya kena markup dalam negara ni. Sebab tu dorang hairan. Dorang tidak boleh pancing-pancing saya dengan jawatan YB ni, jawatan menteri ke, jawatan Perdana Menteri. So itu bukan maklumat saya. Saya masih sangat muda. Buat apa? Jadi ngamlah tu saya tidak dibagi jawatan politik apa-apa di negara ni. Tapi mulut saya kau jangan cuba kawal ya. Itu saja aku mau bagi tahu. Tapi saya mau bagi tahu ya, kalau pasal skandal rasuah, kita ni jangan pura-pura lupa ya. Skandal rasuah Syafiee Apdal dan keluarga dia dalam warisan tu terlampau banyak. Hati-hati kamu kalau bercerita pasal rasuah ni, sebab nanti aku cerita balik semua kau sakit hati. Hati-hati kamu. Sebab kalau kamu cakap Haji Jinor, Jo, dia tidak pernah ditangkap oleh SPRM, tidak pernah pakai baju oranye SPRM, tidak pernah didakwa dalam mahkamah. Malah SPRM menyatakan Haji Jinor tidak ada buat rasuah. Yang pernah ditangkap oleh SPRM ni Syafiee Apdal kerana merompak projek jalan raya, projek air, projek karan. Kita mau cerita apa?
Sebenarnya di Sabah nih. Sudahlah Panang, kau tinombong lagi punya YB. Bila aku tidak masuk partinya, marah dia, berdendam dia sana. Satu keluarga marah dengan aku ya, di Sempurna tu. Bila aku tidak sokong Syafiee Apdal, tidak masuk warisan, sampai sekarang dorang berdendam. Ya aku bilang ikut suka hati aku lah. Mula sudah kau jadi pembangkang, baru kau cari aku balik. Bila kau jadi kerajaan, tidak pula kau cari aku. Ini bila sudah parti politik lain cari aku, sakit hati kau. Bila pemimpin lain bekerjasama dengan aku, dah dapat tidur malam kau. Bila pemimpin lain yang lebih amanah, yang tidak ada skandal rasuah, ditolong oleh si Jupazli, marah kau. Aduh. Dia beginilah, kalau terbongkar semua kebenaran ni, memang tidak selamat kamu, tak dapat bernapas. Aku ni bukan sembarang-sembarang sokong jugalah weh. Mana orang boleh kawal aku ni dalam negara Malaysia. Kalau aku cakap pemimpin tu, YB tu bukan penyamun lah. Kalau YB tu aku cakap panang kau lah. Kalau YB tu aku cakap ada kes merompak, memang ada lah itu. Sebab kita ni naik turun mahkamah Bani Jo, semua kita tengok kes rompakan ni, bukan kita tidak nampak. Sesak napas dorang. Bukan lagi sesak napas, tak dapat bernapas. Saya sokong apa-apa kempen rasuah di Sabah ni, tapi jangan komen pilih-pilih kes rasuah bah. Ya Allah, tiba-tiba kes rasuah Syafiee Apdal ditutup. Kes rasuah yang tidak ada bukti, kau paksa juga buka. Yang aku pun hairan. Why Najo? Tak balik. Dia beginilah dek, mahasiswa-mahasiswa, aktivis-aktivis. Tidak semua orang bodoh pasal rasuah ni. Kau sejak yang bodoh sebenarnya. Sebab itu Syafiee Apdal kalah dan tumbang pilihan raya Sabah baru-baru ni. Sebab tu Syafiee Apdal nak jadi ketua menteri lagi. Sebab orang Sabah tahu dia penyamun. Aku mau cerita apa? Astagfirullahalazim. Terimalah kenyataan, memang Syafiee Apdal tak boleh sudah jadi ketua menteri. Dia merompak projek karan, projek air, projek elektrik terlampau banyak, berbilion-bilion. Ya Allah, kau tahu berapa bilion? 7.4 bilion ringgit semua projek tu dicuri. Patak-patak dengan satu keluarga, ndak kau terkejut? Jadi kalau kau mau cerita pasal rasuah ni, terbongkar semua ni deh, daripada A sampai Z. Hati-hatilah kalau aku sudah membongkar. Boleh kita marah-marah pasal kes rasuah ni di jalan raya. Tapi dek, jangan kau tutup kes rasuah Syafiee Apdal dengan keluarganya dalam warisan tu. Hati-hati kau sana. Lain juga kau punya kempen rasuah ni. Syafiee Apdal terkecuali. Lagi satu, pasal apa ni, rempit-rempit yang dihina dalam program di Universiti Malaysia Sabah. Saya mau bagi tahu begini ya. Kenapa semua mat rempit, minah rempit dihina di UMS tu ya? Sombongnya kau baru jadi mahasiswa menghina mat rempit, minah rempit. Tidak boleh masuk Universiti Malaysia Sabah. Saya ingin menyatakan ya secara terbuka, di Sabah sekarang panas pasal isu mat rempit, minah rempit. Kita ni, saya sebagai alumni UMS ingin mengajar junior-junior saya, jangan terlampau temberang. Universiti itu bukan milik mahasiswa, Jo. Universiti adalah milik masyarakat, milik rakyat. Sudahlah itu namanya universiti kerajaan. Tiba-tiba, siapa main motor tidak boleh masuk UMS. Siapa mat rempit, minah rempit, tidak boleh buat program di UMS. Kau ingat universiti itu mak bapak datuk nenek moyang kau punya kah? Kau baru jadi mahasiswa, baru menuntut ilmu di UMS. Kenapa kau cakap Menara Gading bukan milik mat rempit dan minah rempit? Memanglah mat rempit dan minah rempit tu yang ikut program SMD tu tidak ada pendidikan macam kau. Tapi jangan kau menghina-hina mat rempit, minah rempit. Dupang, bikin malu UMS sejak kamu ini. Sombong begitukah kamu?
Boro. Tiba-tiba Mat Rempit dengan Mina Rempit kena lawan rasuah. Hai. Jadi kau marahlah Mat Rempit, Mina Rempit tu hanya kerana tidak ikut berpolitik dengan Syafiq Abdal dengan warisan. Taulah kamu ni macai-macai warisan, tapi agak-agak lah. Takkan sampai Mat Rempit, Mina Rempit pun dekat UMS tu jadi mangsa keadaan kamu. Jadi kambing hitam, jadi punching bag. Aku kesian tengok Mat Rempit, Mina Rempit dihina, dilarang masuk UMS. Siapa kamu larang dorang masuk UMS? Sejak bila UMS tu hanya untuk orang-orang yang belajar di situ? Temberang kamu sana. Semua lapisan rakyat, tidak kira ada pendidikan atau tidak ada pendidikan, semua boleh masuk UMS secara sah. Boleh buat program kalau ada permit. Tiba-tiba kau berlagak di sana. Mat Rempit dengan Mina Rempit dihina hari-hari. Kau yang ada pendidikan di UMS tu sepatutnya tunjukkan hormat dan kemuliaan kepada orang-orang yang tidak ada ilmu dan pendidikan, Dupang. Kau kena jadi contoh yang baik, ba. Asal orang bermotor, kau hina-hina di UMS. Lepas tu kau cakap, UMS bukan untuk tempat permotoran. Dek, UMS itu adalah lambang berkongsi tempat ilmu kepada masyarakat. Kalau kita jauhkan diri kita daripada Mat Rempit, Mina Rempit, apa guna ilmu kita? Astagfirullahalazim. Kalau kau cakap UMS tu bukan untuk Mat Rempit, Mina Rempit sebab dorang bodoh, kau temberang. Jahilnya kau ni, bagus kau tak payah masuk UMS lah. Kalau kau temberang, terus UMS tu kau punya. UMS tu untuk semua orang. Dia kasi malu nama UMS itu. Tiba-tiba pula Mat Rempit, Mina Rempit tidak boleh masuk situ buat program. Bukannya diorang kasi hancur bangunan UMS. Bukannya dorang mau bom itu UMS. Bukan kamu mau dibunuh. Bangang, Dupang, Alam Biara. Dorang buat program sejak kesedaran anti dadah. Programnya ngam. Memang untuk Mat Rempit, Mina Rempit. Kesedaran memerangi dadah. Bagus lagi Mat Rempit, Mina Rempit itu ada kesedaran tentang anti dadah. Kau ni mahasiswa UMS. Kau marah dengan Mat Rempit, Mina Rempit itu hanya kerana memerangi dadah kah? Kenapa kau penagih dadah kah sebagai mahasiswa UMS? Biar betul kau. Orang buat program betul dapat permit. Bukan orang bertelanjang di tengah-tengah padang UMS itu. Bukan orang kasih rosak harta benda di situ. Pas kau cakap bising-bising. Sejak bila program tu program bising-bising? Itu program anti dadah apa itu? Program anti dadah. Kesedaran untuk masyarakat. Benci dadah, bangang. Mat Rempit dengan Mina Rempit yang mudah terdedah dengan gejala-gejala sosial yang berbahaya macam dadah ni, memang dorang target lah dalam program tu. Supaya dorang ada kesedaran, tidak terpengaruh dengan dadah, bangang. Ngamlah UMS menjadi pusat program sebab itu pusat ilmu. UMS tu bukan siap untuk belajar begitu. Untuk memanusiakan manusia-manusia Mat Rempit, Mina Rempit tu. Bangang kau. Aku sebenarnya disuruh juga mengulas pasal SMD ni. Tapi terlampau Dupang juga penyokong-penyokong warisan. Semua mau dipolitikkan. Kesian yang pakai motor tu. Semua kena taiknya. Yang tiba-tiba kena maki bah. Semua yang Mat Rempit, Mina Rempit yang tidak ada kesalahan jenayah. Satu kesalahan jenayah kah Mat Rempit, Mina Rempit masuk UMS tu? Biar betul kau. Astagfirullahalazim. Patutlah warisan kalah pilihan raya Sabah. Tidak ada otak membangkang. Membangkang Dupang-Dupang. Kau cakap orang merompak. Syafiq Abdal sendiri merompak. Warisan merompak. Macam mana? Bila kerajaan Sabah Maju Jaya buat program SMD memerangi dadah, aku tahulah dalam warisan ni terlalu banyak hisap batu. Ya Allah, mahasiswa dia pun terlalu banyak hisap batu.
Biar betul kamu ini. Barihat kamu sana, bikin malu. Aku nih kan malas mau mengulas skandal-skandal kamu nih, hisap batu, skandal merompak. Ya Allah ya Tuhanku, skandal kamu nih. Yang jadi mangsa keadaan mat rempit, mina rempit yang tidak ada kesalahan itu. DSSA terbaik, memang terbaik. Terbaik dia merompak. Kirim salam dengan DSSA. Terbaik, jual batu lagi. Biar kaya raya, 7 keturunan. Makan batu lagi. Aku sokong, tidak aku larang. Ikaw na number 1. Orang warisan nih. Ikaw na number 1. Terbongkar semua rahasia kan. Kau jangan lawan dengan Seju Fazli Jo. Dari A sampai Z terbongkar. Warisan di hati. Ya Allah, mudah-mudahan sama ada warisan ini. Ada skandal jual batu kah, skandal merompak kah, mudah-mudahan. Selamat kamu semua ya. Mudah-mudahan kamu tidak dihumban ke dalam neraka jahanam Allah. Ya Allah, semoga kamu selamat. Kalaulah kamu tahu kebenaran nih, ya Allah ya Tuhanku. Aku yang risau tengok keadaan kamu nih. Berpolitik pun sampai politik batu-batu tuh Pak Yocam. Hei, depan mataku. Jual batu kau sana. Aku nih kan, kalau mau cerita pasal skandal batu, skandal merompak, habis terbalik negara ni. Checkmate lah semua. Zul, bolehkah berguru sama kau? Tak payahlah dek. Nanti kau terlampau. Nanti kau tak tahan tu. Kalau berguru sama aku ni, kau kena pastikan kau tidak akan terkejut. Sepandai itu Seju Fazli. Seberani itu Seju Fazli bercakap. Seju Fazli itu dikasih makan apa betul? Mau dicakap banyak duit, tidak duit. Mau dicakap besar pangkatnya, tidak pangkatnya. Tapi dia tahu semua keputusan pilihan raya. Mau dibilang Seju Fazli itu SB, bukan SB. Mau dibilang Seju Fazli itu polis atau tentera, bukan polis, bukan tentera. Sebab dia pun ditangkap juga. Seju Fazli mau dibilang tidak ada apa-apa, semua Perdana Menteri kalah olehnya di mahkamah. Berbincang dengan Seju Fazli ni bikin sakit hati. Ya Allah, terlampau lain dia punya aura. Dek, kalau kau berurusan sama aku, dek, kau akan tahulah. Aku ni banyak sudah orang berkawan sama aku. Checkmate. Tak tahan. Sebab iyalah, diorang tidak sangka. Ya Allah, aku tidak tahu pasal tangan-tangan gaib politik ni. Kalinya aku nampak depan mataku tangan gaib politik paling berkuasa dalam Malaysia ni. Generasi baru. Patutlah semua Perdana Menteri kalah olehnya. Ya Allah, patutlah tumbang Perdana Menteri itu satu-satu. Ya Allah, patutlah Syafiee Apdal yang sangat power ataupun tumbang olehnya di Sabah. Ya Allah, aku bermimpi kan ni. Aku bunuhlah Seju Fazli ni. Inilah tangan gaib politik paling power dalam Malaysia, dalam Sabah. Ya begini sajalah dek. Tak payah kau berguru sama aku. Macam yang kamu cakap tu lah. Seju Fazli tu gila, bodoh. Menghancurkan masa depannya, dek. Bukan aku yang hancur, dek. Kau pun sekarang tertanya-tanya kenapa aku masih hidup bebas. Kau pun tertanya-tanya kenapa Seju Fazli tu, ya Allah, makin besar, makin berjaya. Kau pun tidak boleh kasih hancur Seju Fazli sampai kau sendiri sakit hati, bah. Kau fahamkah? Sampai kau tidak boleh terima kenyataan Seju Fazli tu hidup di bumi ni. Yang kau mau kasih mati kah, kasih bankrupt kan tak boleh.
Itulah yang kadang-kadang aku malas berurusan dengan orang. Sebab kau tidak boleh terima kenyataan. Tangan-tangan gaib politik yang paling berkuasa generasi baru tu Sejuk Fazli dengan rakyat dia. Betul kan ramalanku Syafiq Abdal dengan warisan tidak menang pilihan raya Sabah? Betul bahkan? Walaupun kau undi Syafiq Abdal, betul bahkan? Hari itu aku sudah bagi tahu Haji Ji dan JRS yang menang pilihan raya. Sampai kau mau berguling-guling lagi di jalan raya. Betul bahkan? Sebab kau ni memang tidak boleh terima kenyataan. Tidak boleh terima takdir Allah. Kau tidak boleh terima kenyataan ada yang lebih hebat daripada Syafiq Abdal. Kau tidak boleh terima kenyataan Haji Ji itu lebih powerful daripada Syafiq Your Abdal. massage session is about to Kau end. tidak boleh terima kenyataan kerajaan GRS kasih tumbang warisan 2 kali di Sabah. Yang aku pun macam susah aku mau ajar kau berpolitik. Sebab kau tidak pakai otak. Kau pakai batu. Mencatur kuasa, kau fahamkah? Kau terlampau tengok Sejuk Fazli itu sebagai masalah. Orang lain tengok Sejuk Fazli itu bukan masalah. Hi. This massage Kau session sejak tengok will Sejuk end. Fazli itu sebagai masalah. Looking forward to meeting you again. Please check your belongings and Apa ni don't Zul, boleh tanya kat pendapat you tentang Rohingya? Jangan resis. Kita ni sama-sama darah merah. Tidak kira bangsa, tidak kira agama. Janganlah kamu resis sana. Kalau pasal isu Rohingya ni kan, statementku simple saja. Stop to being racist to other race, to other religion. Janganlah. Sebab kita ni sebagai orang Islam, sebagai manusia, mana-mana agama pun ajar untuk kita tidak racist. So don't be racist lah. Kita hanya perlu bercakap pasal, kalau individu itu salah, kita bercakap pasal individu, bukan pasal bangsanya. Kalau seseorang individu itu ada buat kesalahan jenayah, kita cakap pasal jenayahnya, bukan pasal bangsanya, bukan pasal agamanya. Begitulah, itu pendapat saya. Kalau saya, don't be racist. Jadi kalau you as a Muslim, kau sebagai orang Islam, tidak kiralah isu Rohingya kah, isu bangsa Cina kah, isu bangsa India kah, isu bangsa Bajau kah, Kadazan Dusun kah, Dayak kah. Kalau setiap bangsa tu kita target untuk kita serang secara generalisasi simplistik, kita cakap bangsa itu bermasalah, bangsa ini bermasalah. No lah, kita boleh berbeza pendapat, kita boleh berbeza kefahaman politik, kita boleh berbeza undi warna politik, tapi janganlah kau jadi resis sana. Aku pun tidak juga sokong kau cakap bangsa itu, bangsa ini bermasalah, bangsa sana bermasalah. Saya pun selalu mengingatkan diri saya, don't be racist lah. Jangan jadi racist, sebab benda tu diharamkan dalam Islam tau. Jadi hati-hati kalau kau mengulas isu-isu bangsa, hati-hati. Sebab siapa yang racist dijanjikan neraka jahanam tau oleh Tuhan. Kau tahu kan? Kau tahukah? Kalau kau jadi racist dihumban dalam neraka, kau tidak tahu, nak bodoh. Macam kau nak diajar oleh mak bapakmu. Jangan jadi racist. Haram dalam Islam ya jadi racist ni. Yang faham tu fahamlah. Yang kalau jahil ilmu agama ni, aku ni walaupun pakai topi begini, walaupun lah kadang-kadang sembayang on off, tidaklah juga aku sentiasa mengingatkan diri aku dan keluarga aku, jangan jadi racist lah. Kalau kita ada masalah dengan orang, jangan kita salahkan bangsanya atau agamanya. Sikapnya sajalah. Jadi kalau kau tidak boleh terima pendapat aku ni, kau sudah tanya pendapatku kan? Itu pendapat aku, jangan jadi racist.
Sekali lagi, saya konsisten dengan pendirian saya. Saya tidak menyokong mana-mana gerakan politik yang resis ya. It's simple as that. Kalau gerakan politik itu memperjuangkan satu bangsa, itu kita sokong. Tapi kalau kita memperjuangkan satu bangsa untuk menghina bangsa lain, yang itu resis. Saya tidak bersetuju dari segi prinsip. Jadi itu sepatutnya kalau kita memperjuangkan bangsa kita, agama kita, itu digalakkan. Tapi kalau kita guna itu untuk menghina bangsa lain, agama lain, itu resis lah bah. So kita kena rational lah. Okeylah. Saya pun sudah makan pisang goreng, makan ABC. Saya mau sambung lepak. Ini me time. So itu sahaja. Apa yang baik tu kamu ambil, yang tidak baik tu jangan kamu ambil daripada aku. Aku ni bukanlah wali, bukanlah ulama, bukanlah orang yang sempurna. Jadi apa yang baik tu kamu ambil, apa yang tidak baik tu jangan kamu ambil lah. Okay, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Checkmate.